Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid Mukim Lundang, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi keizinan, Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada kita untuk sama-sama kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan di atas muka dunia Allah Subhanahu Wa Taala ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan sambung pelajaran kita tadabbur Al-Quranul Karim, surah Al-Falaq, surah yang ke-113. Tuan-tuan semua, Al-Quran ini kalau kita boleh istiqamah, kita boleh baca, sentiasa baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada kita supaya kita tidak menyesal, supaya kita tidak menyesal akhirat. Di antara orang yang menyesal ketika berada di negeri akhirat setelah kematian menimpa dirinya, maka dia minta dengan Allah SWT, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kalaulah boleh diperlewatkan sedikit kematianku ya Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin, nescaya aku akan buat amalan-amalan, antaranya fa asaddaqa, aku nak bersedekah. Kerana setelah kematian dia yakin, dia melihat kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan. Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala, Allah Taala bagi kebaikan ketika berada di negeri akhirat. Yang pertama destinasinya adalah kubur. Maka dia janji dengan Allah SWT, wa akum minas salihin, aku nak buat amal-amal soleh yang ketika mana di atas muka dunia dulu dia tak cakna, dia tak ambil berat, dia tak ambil peluang. Allah SWT bagi kepadanya untuk melakukan amal soleh. Bila dia dah mati, maka pada ketika itu dia menyesal dan minta peluang dengan Allah SWT untuk kali kedua. Tetapi adakah boleh? Tak boleh. Tuan-tuan semua, maka antara amalan-amalan perbuatan kita yang kita boleh buat atas muka dunia, Allah beri peluang kepada kita. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh iqra'ul Quran, bacalah kamu akan Quran, baca Quran. Jadi pada pagi ni bukan setakat kita nak baca, bahkan kita nak tengok makna-makna biar kita memahami apa yang kita baca. Dan bukan setakat kita faham, bahkan kita nak kena beramal dengan apa yang kita belajar. Quran ini tuan-tuan semua, Quran ini dia bukan dikira satu ayat satu pahala, tidak. Tetapi dia dikira satu huruf itu 10 pahala, 10 kebajikan.
Jadi dalam surah yang kita nak baca ni yang mengandungi 5 ayat surah Al-Falaq ini bukan setakat, alhamdulillah, bukan setakat 1, 2, 3, bukan sa, tetapi ianya puluh huruf, maka digandakan dengan 10. Jadi berugi bagi orang yang ada peluangnya mereka tidak membaca Al-Quranul Karim. Jadi insya-Allah tuan-tuan semua, kita jadikan diri kita ni di antara orang yang istiqamah membaca ayatul Quranul Karim. Ayatul Quranul Karim, beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim sebagai orang panggil amalan kita, yang mana ianya akan menjadi bekal kepada kita setelah kita bertemu dengan Allah SWT. Permulaan destinasinya akhirat itu adalah barzakh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membaca surah Al-Falaq ayat 1 hingga 5 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Antara hukum tajwid yang kita mesti ambil berat di dalam surah Al-Falaq ini, di ujung ayat pertama, 2, 3, 4, 5 ni ada hukum di situ dipanggil qalqalah. Qalqalah ni ada 5 huruf. Qaf, ta, ba, jim, dal. Qutubu jaddin. Kalau kita letak baris, qutubu jaddin. Qutub jaddin. Qutubu jaddin, qaf, ta, ba, jim, dal. Maka qalqalah ini dia terbagi kepada 2. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Qalqalah kubra, dia bila kita wakaf di atas huruf ini yang mati ni, kita sukunkan dia ataupun qalqalah sughra kubra ni dia bezanya, dia huruf ni mati asal ke ada baris. Kalau dia mati asal, ada sukun asal, ada tanda mati awal lagi, asal lagi. Bukan dia ada baris kita matikan dia, tidak. Dia mati asal lagi, maka itu namanya qalqalah sughra, mendetaknya laju, tidak lambat. Adapun yang berbaris kita matikan dia, maka bila kita baca qalqalah di sini hukumnya qalqalah kubra, qalqalah besar. Yang tadi qalqalah kecil. Qalqalah kubra ini mendetaknya agak lambat sedikit berbanding dengan qalqalah sughra. Contoh ni, contoh, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dia lambat sikit. Tetapi kalau kita buat cara mendetaknya qalqalah sughra, maka dia akan laju lagi. Kalau kita buat sughra, berhenti dengan cara hukum qalqalah sughra, maka jadi salah dah bacaan kita. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq. Salah.
Dia kena lambat sikit. Falaq, khalaq, waqab, fil uqad, uqad, hasad, hasad. Dia lambat sikit. Tapi kalau kita tengok apa ni surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Esok insya-Allah kita belajar. Qul huwallahu ahad. Lambat sikit. Allahus samad. Qalqalah kubra. Qalqalah sughra di sini. Lam yalid wa lam yulad. Tu sughra. Dia mendetak, dia tu laju, cepat. Lam yalid wa lam yulad. Tapi kalau kita buat lam yalid wa lam yulad, itu salah. Itu jadi qalqalah kubra. Jadi di sini ayat 1 hingga 5 surah Al-Falaq ini, di hujung ni kita kena baca dengan hukumnya adalah qalqalah kubra. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang keempat, wa min syarrin syarrin, tu dengan gunnah, nun tasydid, syarrin di sini hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam tu tak bunyi, jadi bertemu dengan nun. Jadi di sini ada tasydid, maka bila nun tasydid, mim tasydid, maka di situ pula kena baca gunnah, wajibul gunnah, wajib gunnah, lama sikit. Wa min, tu dengan nun mati bertemu dengan shin. Wa min syarri wa min syarrin wa min syarriha, tu dengung nun mati bertemu dengan shin, maka di situ hukumnya adalah ikhfa hakiki. Di tempat ayat surah surah Al-Falaq ayat keempat juga ada di sini, baca kita jangan tertukar kerana banyak di sini antaranya wa min syarrin naffatha, huruf tha naffatha. Di situ kita kena jaga. Dia panggil makharijul huruf, makhraj huruf, tempat keluar huruf, supaya bacaan kita tadi tepat dengan bacaan seperti bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajar kepada sahabat-sahabat, sehinggalah kepada kita semua pada hari ini. Dan akhir sekali, dari sudut makhraj huruf yang kita kena jaga adalah huruf ha. Huruf ha, wa min syarriha wa min syarri hasidin idza hasad. Dua huruf ha, hasidin, hasad. InsyaAllah kalau kita boleh jaga yang ni, bacaan kita adalah bacaan yang baik. Dan yang terakhir, untuk peringatan, huruf zal di ayat yang pertama, qul a'udzu bi rabbil falaq. A'udzu, jangan kita tukar dengan a'udzu dengan zai. Baik, habis selesai sedikit sentuhan berkaitan dengan hukum tajwid. Kita tengok kepada makna, tadabbur ayat, makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Falaq, yang mana ayatnya bermula qul tadi adalah ayat yang pertama, ha iza hasad ayat yang kelima. Dalam surah Al-Falaq ini ada 5 ayat, dan kedudukannya di dalam Al-Quran Al-Karim, kedudukan surah ini adalah 113. Kerana Al-Quran ini dia ada 114 surah. Surah Al-Falaq ini dia sama turun dengan surah An-Nas. Kerana cerita dia sebagaimana yang kita dengar kemarin, tukar sihir ini yang namanya Labid Al-Asam, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kebiasaannya sihir-sihir ini, di antaranya
cara sihir itu di antaranya ialah tukar sihir ni dia guna juga pintalan, dia guna sesuatu yang dekat dengan pesakit, pakaian pesakit, gambar pesakit. Jadi tu kita nak kena ingat, nak kena berhati-hati, dan banyakkan kita baca, amalkan surah ini, surah Al-Falaq, surah An-Nas ini sebagai surah perlindungan yang Allah Ta'ala beri kelebihan. Bila kita doa kepada Allah SWT sebagai ruqyah, insya-Allah mujarab. Jadi mujarab bila kita guna Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu, wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan daripada Al-Quran itu ayat-ayat yang mana dalam Al-Quran itu wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un, iaitu sesuatu yang boleh memberi penyembuhan, syifa. Jadi sebaik-baik bila kita nak merawat, bila kita nak berubat, maka kita gunalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim. Wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang mukmin. Jadi insya-Allah jangan kita orang kata menyerah diri kita bila mana kita sakit. Kita pergi bertemu dengan mereka yang boleh menyebabkan kita ini melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara surah yang mujarab untuk kita jadikan sebagai perlindungan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Disebut dalam ayat ini doa-doa yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul, ayat yang pertama. Qul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang pertama selepas daripada basmalah, dengan nama Allah yang bersifat Ar-Rahman dan bersifat Ar-Rahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Mana tahu perkataan ini makna aku? Sebab ada huruf alif. Tu huruf alif tu berganti kepada ana. A'udzu, aku minta berlindung. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, bi rabbi. Bi rabb tu makna rabb tu Allah. Dengan Tuhan, dengan Allah. Al-Falaq, Allah yang mencipta makhluk ni. Al-Falaq ni maknanya dia boleh membawa dua makna. Yang pertamanya, Al-Falaq ini makna dia adalah seluruh makhluk. Baik makhluk di atas, makhluk di bawah, makhluk, semua makhluk. Makhluk yang namanya malaikat, namanya manusia, namanya jin, namanya binatang, namanya pokok kayu. Semua ni makhluk ini Allah lah Tuhan dia yang buat makhluk ini, maka tuannya adalah Allah. Maka Nabi Muhammad diajar oleh Allah SWT supaya minta perlindungan itu dengan Tuhan yang buat langit bumi, makhluk semua ni, dengan Tuhan dia. Jadi Tuhan ni dalam surah Al-Falaq ini Allah SWT ajar a'udzu bi rabbil falaq. Dan Al-Falaq makna yang kedua adalah waktu pagi. Al-Falaq makna yang kedua adalah waktu pagi. Aku minta berlindung dengan Allah SWT, Tuhan yang buat waktu pagi. Jadi tuan-tuan, dua makna lah. Allah ajar kita supaya kita minta perlindungan dengan Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Allah SWT, Nabi SAW bersabda, Allah SWT bila mana kita ada masalah, kita ada hajat, maka Allah SWT marah, murka kalau kita tidak minta dengan Allah. Di dalam surah Al-Fatihah kita dah minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya tak ada lala dah. Tuhan, hak kami na'budu kami sembah, jadi ke Tuhan sungguh, hak lain semua tidak Tuhan.
Kami tak ada lola dah. Ada satu je Tuhan. Yang mana kami ni na'budu, kami sembah Tuhan ni. Iyyaka, akan engkau sahaja, tak ada dah. Kita berbicara dengan Allah SWT, kita buat pengakuan. Wa nasta'inu iyyaka, maknanya iyyaka wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau sahaja tempat kami minta tolong ya Allah. Maka di dalam ayat ini Allah SWT ajar Nabi Muhammad supaya sebut Muhammad. Qul, sebut Muhammad. A'udzu bi rabbil falaq, aku minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala makhluk ini. Jadi tuan-tuan semua, bila kita sebut qul a'udzu bi rabbil falaq, biar kita memahami apa yang kita ucapkan. Katakanlah wahai Muhammad, aku minta berlindung dengan Allah SWT, yang mana Allah SWT ni Tuhan yang mencipta segala makhluk alam ini. Itu ayat yang pertama. Biar kita faham. Ayat yang pertama, bila kita baca qul a'udzu bi rabbil falaq, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Allah. Allah itu adalah Tuhan bagi segala makhluk. Satu. Ayat yang kedua, minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala min syarri ma khalaq. Minta berlindung dengan Allah tadi daripada apa? Daripada apa? Minta berlindung daripada apa? Minta berlindungnya daripada beberapa perkara. Maka disebut dalam ayat yang kedua ini, sehinggalah ayat yang kelima ini, ada beberapa perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh minta berlindung dengan Allah SWT supaya Allah jaga, Allah selamatkan. Yang pertamanya dalam ayat yang kedua ni bermula jenis apa minta tolong ni, daripada apa? Yang pertamanya Allah SWT sebut, Allah Ta'ala firman min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, daripada syar. Syar ni kejahatan, syar ni keburukan. Syar ini bencana makhluk. Ma khalaq maknanya keburukan makhluk yang Allah SWT ciptakan. Ma ni boleh pergi semua lah ma ni. Kalau contoh kita tengok buah, kita tengok buah betik. Buah betik ni bahasa Kelantan, bila dia tengok buah betik ni, orang panggil separuh dah tak ada, ataupun berlubang buah betik ni duduk di pokok. Jadi orang Kelantan ni dia kaya juga, orang panggil penggunaan bahasa ni. Jadi dia sebut buah betik ni makan moga. Betik ni makan moga. Moga tu apa? Moga tu kalau nak sebut moga dekat, boleh tahabui lah moga. Boleh jadinya tupah. Boleh jadinya burung, boleh jadinya orang. Tak ada nak kira moga. Moga ni boleh kira banyak. Bahasa standardnya moga kat semoga, moga-moga. Tu. Tapi bahasa Kelantan ni moga ni kat habis. Habis sebuah binatang lah boleh sebut kok jenis munasabah dengan makan buah betik. Gapo dia moga tak tahu. Jadi bila sebut Allah Subhanahu wa taala ajar Nabi Muhammad supaya minta berlindung ni min syarri ma khalaq, daripada keburukan apa sahaja. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala buat atas muka dunia ni, bila dia ada keburukan untuk kita, maka kita minta berlindung semua. Maknanya umum, luas. Apa sahaja min syarri ma khalaq yang Allah Taala cipta atas muka dunia, baiknya jenis di laut, di darat, jenis hak lama, jenis hak baru, tak kira lah. Hamba ingat tahun 1997 pada tahun tu kerajaan negeri kita ni, Yayasan Islam Kelantan ni, dia hantar pelajar-pelajar daripada Kelantan ni pergi ke Mesir,
lebih kurangnya 900 pelajar. Dan tahun tu adalah tahun di antara tahun paling ramai anak-anak negeri Kelantan saja pergi belajar ke Mesir, termasuklah hamba sore. Jadi bilangannya 900 orang lebih. Itu bilangan yang paling ramai tahun tu. Tahun-tahun lain tak pernah rekod 900 orang lebih. Tahun 1998 gawat. Dan tahun 1998 ramai pula pakat balik, kerana ibu bapa tak mampu untuk nak sara anak-anak belajar di sana. Ramai pakat balik sebab gawat. Jadi itu atas semua, pada tahun 1997 ada seorang pelajar daripada Kelantan ni bila apa ni, pintu kapal terbang terbuka untuk nak turun, tangga dah mari untuk nak turun di Mesir ni, bila siapa je kapal terbang di bumi Mesir, di tangga kapal terbang tu dia sebut apa? Dia kata, aku mari ke Mesir ni, aku nak lawan Ifrit. Aku nak lawan jin Ifrit. Jin Ifrit. Nak lawan jin Ifrit, dia sebut di tangga kapal terbang. Maka mulalah dia ni dihantar di rumah Kelantan lah. Bila di situ bermulalah gangguannya. Gangguan. Sebab apa? Sebab dia cabar jin Ifrit. Dia cabar. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu tak boleh tidur. Malam ganggu, malam terganggu. Jin mari. Dia panggil jin Ifrit. Cabar jin Ifrit. Kita tidak diajar supaya kita mencabar untuk nak balas, untuk nak gocok, baik dengan orang, baik dengan jin pun kita tidak diajar. Islam tidak mengajar. Tetapi mulut dia celupa pada saat dia jejak kaki di bumi Ardhu Kinanah, bumi para nabi ni, dia panggil kita tak boleh nak selera main, tak boleh. Maka selama 2 minggu dia tak dapat tidur. Siang hari tak boleh tidur, malam tak boleh tidur. Malam-malam jin Ifrit mari. Siang hari jin Ifrit mari cari. Sebab dia cabar tadi. Jadi itu atas semua, baik namanya bangsa jin ke, baik nama dia bangsa manusia ke, bila ada jenis perangai jahat, keburukan yang ada pada mereka ini, semuanya Nabi diajar oleh Allah Ta'ala supaya minta berlindung. Yang pertama, min syarri ma khalaq, terumum semua. Jadi insya-Allah dengan kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala ni, di ayat yang kedua ini sebagai doa yang pertama untuk kita minta dengan Allah SWT daripada keburukan yang kita minta perlindungan ini adalah keburukan yang pertamanya min syarri ma khalaq, daripada bencana kejahatan makhluk-makhluk yang Allah SWT ciptakan yang ada atas muka dunia ni. Itu ayat yang kedua, tetapi doa yang pertama. Doa yang kedua di dalam ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita lihat antara keburukan kejahatan ini, ianya berlaku dalam keadaan gelap, berlaku dalam keadaan malam. Sebab itulah tukar-tukar sihir, tok-tok Burma ni dia suka. Bila dia hantar sihir, dia hantar santau ni, dia suka buat kerja ni pada waktu malam, kerana ianya lebih mudah dan lebih dihayati, lebih konsentrik. Jadi itu semua kita tengok orang nak curi pun, tapi lah ni curi, dia mau curi merapak tu sehari pun dia mau buat. Tapi majoriti kebanyakan orang nak buat jahat ni, dia ambil waktu malam, kerana pada waktu itu orang berehat, orang letih, orang penat, orang tidur. Jadi pada masa tu dia ambil kesempatan. Maka pada ayat yang ketiga ini, Nabi kita disuruh supaya minta berlindung. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, daripada bahaya syarri ghasiq. Syarri ni mana? Keburukan waktu malam. Idza waqaba, apabila ia mula gelap.
hok mana hok kejahatan yang manusia kau baik, jin kau baik. Bila mana dia nak buat jahat, maka dia pilih waktu malam. Maka apa-apa keburukan yang kejahatan yang dibuat oleh manusia, yang mana majoriti kejahatan-kejahatan yang manusia suka buat, contohnya peropoknya, baiknya orang panggil peropoknya, penyambungnya, suka buat kerja waktu malam. Baiknya orang yang melacurkan diri, orang pelacur, dia suka waktu malam. Sebab pada waktu tu orang tak berapa nak nampak dah. Dia buat maksiat pada Allah SWT. Jadi keburukan-keburukan yang ada pada waktu malam ni, kita minta berlindung bila kita baca ayat ni. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi tuan-tuan semua, pada waktu malam ini, waktu malam ni waktu yang mana yang boleh merangsangkan. Waktu malam ni waktu yang boleh merangsangkan nafsu jahat, pemikiran jahat manusia dan perancangan jahat untuk manusia nak buat kemungkaran atas muka dunia ni. Malah pula ditambah pula dengan godaan syaitan pula. Ditambah pula manusia, Allah Ta'ala cipta kita ini, kita ada akal, kita ada nafsu, dan kita ada cabaran di luar. Iaitu apa dia? Iaitu syaitan. Yang mana kita belajar dalam surah An-Nas kemarin, ayat yang ke-6, kita minta Allah SWT berlindung daripada apa? Minal jinnati wan nas, daripada bangsa jin dengan bangsa manusia. Jadi tuan-tuan semua, maka syaitan ini pun, jin ni, dia suka juga beri galakan untuk nak menghasut manusia supaya buat jahat ni, buat kemungkaran ini pada waktu malam. Itu doa yang kedua di dalam ayat yang ketiga. Doa yang keempat, doa yang ketiga di dalam ayat yang keempat, minta berlindung daripada apa pula? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini khusus ni. Ni khusus. Betul sungguh bila kita tengok ayat ni, ayat yang keempat ni, betul sungguh dengan kejadian sihir Nabi. Nabi disihir. Kejadian orang nak sihir Nabi ni yang bernama Labid Al-Asam. Orang Yahudi ni bila dia sihir Nabi, dia tiup, dia baca japi serapah dia. Dan juga pintalan-pintalan, simpulan-simpulan disebut di dalam ayat ini al-uqad. Al-uqad itu dia panggil simpulan. Maknanya dalam ayat yang keempat ni, aku minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus. Bila dia sihir, dia guna hembusan tu. Puh siup. Hembus puh. Dia hembus pada bagai tadi, pada benda kakah yang dia buat, dia guna tadi. Kalau dalam apa ni, dalam pekakah ataupun bagai-bagai yang diguna oleh Labid Al-Asam untuk sihir Nabi adalah sisi Nabi. Ada disebut apa ni, apa ni dia panggil apa? Sikat diambil juga gapo tu? Gapo dipanggil? Ni sisi ni, mata-mata gigi dia. Dan juga ada disebut cerita ambil satu sisi Nabi tu. Diambil satu sisi ni, budak ni ambil, budak khadam ni ambil, bagi kepada Labid. Dia bagi upah. Labid bagi upah. Labid ni siapa dia suruh Labid ni? Yang suruh Labid ni pembesar-pembesar Quraisy yang habis cara nak bunuh Nabi. Secara zahir tak boleh nak bunuh Nabi. Apa ni, pemuda-pemuda yang bawa pedang nak bunuh Nabi ketika mana berlaku peristiwa hijrah, tak dapat nak bunuh.
Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh Allah Taala supaya ambil pasir, tiup dengan ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ghashayna fahum la yubsirun. Nabi tiup di pasir ni, Nabi pergi tabur, menyebabkan semua tertidur. Jadi daripada rentetan peristiwa mereka tak dapat nak bunuh Nabi secara zahir, maka mereka pergi cari Tok Brahma. Tok Brahma mana boleh buat sihir Muhammad ni. Maka jumpalah yang nama Labi Al-Asam. Maka dalam ayat yang keempat ni minta perlindungan daripada kejahatan jenis Tok Brahma, jenis orang jahat, hok jenis guna hembusan-hembusan. Bila dia hembus tadi, dia hembus pada fil uqad, pada simpulan-simpulan yang dia ambil tadi, curi daripada sikat Nabi, sisir Nabi, rambut Nabi. Dan juga ada pendapat mengatakan dia guna juga cocok dengan jarum tadi. Di rambut tadi, di sisir tadi, simpulan-simpulan yang disimpul tadi, di pintal-pintal tadi, dengan ada ulama kata 11 pintalan. 11 kali sipu. Simpulan 1, simpulan 2, simpulan 3, simpulan 4. Maka bila Nabi baca surah Al-Falaq ini, bila Nabi baca surah Al-Falaq ini, memang Allah Ta'ala sebut ni ayat tukar-tukar sihir, minta berlindung daripada tukar-tukar sihir, An-Nafasat ni tukar sihir yang jenis perangai dia, jenis tabiat dia suka bila dia sihir dia akan guna cara tiup tadi pada simpulan-simpulan. Bila Nabi baca sekali, cabut simpulan yang pertama. Bila Nabi baca 2 kali, tercabut simpulan yang kedua. Ini hebat ni ayat ni. Allah SWT jadikan ayat ini memang mujarab untuk kita nak berubat daripada sakit yang jenis orang panggil dimangsakan sakit ni, jenis pesing sihir, guna-guna apa lagi, santau dan sebagainya. Ambo ingat Tok Guru ambo ajar dulu, santau ni bila setiap tahun orang yang pera santau ni adalah orang panggil jin lah. Orang panggil guna-guna, dia bela ni jenis jin. Jadi tempat dia simpan dalam botol. Setiap setahun botol ni dia akan penuh dengan jin-jin, dengan beranaknya dalam botol ni, dengan banyak membiaknya, menyebabkan dia kena lepas. Dia tak boleh tak lepas. Dia setiap tahun dia kena lepas. Bila cara dia lepas, Tok Guru sebut kebiasaan hok dia tahu, dia cerita kemampuan untuk nak tanggung jin ni di jari tuan ni, di tangan tuan ni, dia boleh simpan dengan satu kuku. Dia simpan di bawah kuku dan dia kena taruh kuku tu, simpan kuku tu agak panjang daripada orang lain. Kuku tu dia kena panjang, baru dia boleh selit jin tu bawah kuku dia. Satu jari makna satu kuku, dia boleh simpan 10 jin. 2 kuku 20 jin. Maknanya di sini sebelah tangan ni 100 ekor jin dia boleh simpan masa dia nak bual tadi. Sebelah kiri 100 jin. Jadi sekali dia lepas, dia boleh lepas 200 ekor jin. Ni Tok Guru santau yang hamba belajar, dia kata lagu tu dah. Jadi cara dia nak lepas ni, dia akan pergi ke kedai-kedai makan. Sebab di sana orang ramai. Bila di kedai makan ni, tuan kedai tak buat. Tuan kedai kenapa dia nak khianat orang? Sebab dia nak suruh orang mari kedai dia. Dia tak akan buat santau ni kalau tuan kedai. Dia suruh nak orang mari kedai dia. Kenapa dia nak bagi orang sakit? Bila orang sakit, orang tak akan mari kedai dia. Yang buat santau ini adalah orang lain yang pergi tupai, ambil kesempatan kedai mana ramai. Maka di situlah dia akan lepas santaunya. Dia lepas santau dia tadi. Dan dia akan duduk, Tok Guru hamba sebut, dia akan duduk dekat kipas, belakang kipas. Dia akan jetik. Bila dia jetik ni keluar 10 ekor. Jetik yang kedua, bila angin tiup tadi,
Angin tak dia akan tolak. Jin ni akan pergi. Kalau ada kucing, kalau tak kena buat, kucing pun kena. Orang lagu mana yang syaitan yang jin boleh masuk menembusi tubuh dia. Hak jenis tak baca basmalah masa makan. Yang mana ngilah tak ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah dia tuju kedai makan. Jadi itu di antara yang info-info yang hamba dapat masa hamba belajar dulu. Bab masalah santau ni. Jadi tuan-tuan semua, itulah caranya. Jadi dia pemujaan dia ni, ruqyah yang dia baca ni, untuk bagi orang yang pergi santau apa ni, dia duduk baca ruqyah, duduk japi-japi ni waktu malam juga. Jadi betul lah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat ni. Maknanya kebanyakan tukar sihir ni dia akan guna dengan cara di antaranya japi serapah, dan juga ada pintalan-pintalan alat-alat yang dia guna. Jadi itu kita minta berlindung dalam ayat yang keempat. Dan ayat yang kelima sebagai ayat yang terakhir, iaitu doa yang keempat. Dalam ayat yang kelima ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah SWT supaya aku minta berlindung dengan Allah SWT bi rabbil falak. Tadi Allah bagi segala makhluk yang Allah cipta ini, minta berlindung dari wa min syarri hasidin idza hasad, minta berlindung daripada orang yang ada hasad, ada tak puas hati dengan kita, dia ada hasad. Idza hasad, apabila dia mula tercetus hasad deki dengan kita, kita minta Allah Taala lindungkan kita daripada dia. Jadi punca Nabi ini, punca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sihir itu adalah puncanya hasad. Puncanya hasad. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diikuti. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diikuti banyak pengaruh, banyak orang panggil pengikut-pengikut. Agama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa adalah agama yang benar, iaitu Islam. Maka pembesar-pembesar ini tak puas hati, menimbulkan hasad. Maka tuan-tuan semua, tak kiralah baiknya Melayunya, baiknya Arabnya, baiknya apa nama jenis orang yang hasad ini, bila kita baca ayat ni, Allah Ta'ala akan beri perlindungan daripada orang yang berhasad dengki dengan kita. Maka kalau kita baca ayat ini, insya-Allah Allah SWT akan beri perlindungan. Sebab memang kita sebut, bila kita baca ayat ni, ayat yang kelima ni, ya Allah lindungilah, qul a'udzu bi rabbil falaq, tadi daripada min syarri hasidin idza hasad, daripada orang yang ada hasad apabila dia mula nak hasad dengan kita. Di situ kita minta dah perlindungan dengan Allah Taala. Siapa selama mana dia itu mengekalkan hasad dengan kita. Allahu akbar. Tuan-tuan semua, Nabi kata kita tak boleh nak hasad dengan orang, tak boleh. Nak hasad dengan orang tak boleh kecuali dua. Hasad. Tapi hasad yang Nabi maksudkan ini, hasad yang mana hasad tidak seperti hasad yang bila kita tengok orang kaya. Bila orang hasad dengan dia ni, orang dalam hati, orang yang ada hasad dengan dia ni, dia akan bercita-cita, dia akan berhasrat, dia akan rasa seronok supaya kekayaan, kebaikan yang ada pada si fulan ini hilang. Itu dia panggil hasad. Tetapi yang Nabi SAW kata boleh kita hasad dengan orang ini, dua jenis ni, bukan kita hasad supaya barang ni hilang daripada dia tak dapat dah nikmat ni. Tak. Kita hasad tu bermaksud kita hasad kita kalau boleh Allah beri kepada kita, supaya dengan Allah beri kepada dia, kita nak buat kebaikan seperti mana dia buat. Apa dia? Iaitu orang yang pertama, Nabi kata kita boleh hasad dengan dia, iaitu orang yang ada harta. Bila Allah beri kepadanya harta, dia pun infak harta. Maka kalau kita nak hasad dengan dia, kita nak kalau boleh, bila Allah beri juga kepada kita, kita nak buat supaya dia. Itu maksud yang Nabi kata boleh tu. Kalau kita ada hasad dengan dia,
dia ada harta, kita nak supaya Allah Ta'ala hilangkan harta daripada dia tu, itu tak boleh hasad lagu tu. Itu tak boleh. Hasad yang boleh, kita nak supaya kita ni Allah beri kaya, kita boleh buat seperti mana orang kaya buat sedekah, derma, infak, wakaf dan sebagainya. Maka yang kedua, bila kita tengok orang ada ilmu, bila ada orang ada ilmu, kita pun nak ada ilmu macam dia. Bila dia ada ilmu, dia tebarkan ilmu, dia salurkan ilmu, dia kembangkan ilmu. Jadi kita nak, kalau Allah SWT beri ilmu kepada kita, kita nak jadi supaya dia juga. Ini boleh. Dua ini boleh katanya Nabi. Yang lain tak boleh. Dua ni pun bukan kata bila kita nak dapat ilmu seperti dia, biarlah ilmu yang ada pada dia tu tak ada, hilang, jadi tak ingat. Jadi tak boleh nak menyampaikan. Itu tak boleh. Hasad lagu tu tak boleh. Jadi tuan-tuan semua, maka bila kita baca ayat yang pertama, itu bermula kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala, kita merayu dengan Allah daripada 4 ayat yang kedua, 3 ayat 2, 3, 4, 5 ni, jadi 4 jenis keburukan-keburukan yang kita minta berlindung dengan Allah SWT supaya Allah Ta'ala jaga. InsyaAllah tuan-tuan semua, bila kita baca surah Al-Falaq ini, biarlah kita memahami daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, insya-Allah. Jadi yang berasa sekadar tu dululah lebih kurangnya perbincangan kita, tadabbur kita berkaitan dengan surah Al-Falaq. Jadi tuan-tuan semua, bila kita lihat kepada sejarah kedengkian ini, bila kita lihat ibrah yang diceritakan oleh Allah SWT, di antaranya Iblis ni, kenapa Iblis dihalau? Sebab punca hasad. Dia dengki dengan Nabi Adam alaihissalam. Dia rasa dia takabur. Dia rasa dia takabur. Semua malaikat sujud kepada Adam illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia rasa dia lebih, sebab dia rasa hasad, dia dengki dengan Nabi Adam alaihissalam. Kita tengok cerita Qabil. Qabil sanggup dia bunuh Habil, anak Nabi Adam alaihissalam. Qabil dia bunuh Habil. Sebab apa? Sebab Qabil dapat pasangan isteri yang tidak comel bagi dia. Habil boleh hok comel, marah. Punca hasad juga. Bila kita tengok adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam, bawa Nabi Yusuf tahuk dada telaga. Asal-asal nak bunuh, nak sembelih. Tetapi ada dalam ramai-ramai ni kesian. Tak apalah, kita tahu ada telaga, biar dia mati ada telaga. Tetapi Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yusuf AS sehingga boleh jadi Perdana Menteri bagi negara Mesir, pemerintah Mesir. Kita tengok pula kaum Quraisy ni dengki, hasad dengan Nabi SAW. Puncanya semua hasad. Jadi tuan-tuan semua, hasad ni bahaya. Maka kita tuan-tuan semua, jangan kita ada hasad di dalam hati kita. Kita buat, dan juga kita minta Allah Ta'ala jaga kita daripada mereka yang berhasad dengan kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan semua, bahasa sekolah tu dululah lebih kurangnya tadabbur pengajian surah Al-Falaq pada pagi ni. Dan insyaAllah hamba kemarin ada bincang dengan Haji Ayub, ada bincang minta supaya hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, kebetulannya laluan untuk hamba ke sekolah. Jadi dia minta supaya hamba isikan kekosongan yang ada. Hamba kata tak apalah, kalau tengok keadaan, kalau hamba boleh, masa tu ada, tidak ada masyakkah, insya-Allah hamba cuba ambil ruang kekosongan ini bermula daripada hari Isnin sehingga hari Khamis, insya-Allah. Jadi kita kesambung esok surah Al-Ikhlas, insya-Allah. Jadi kalau kita belajar gini hari-hari ni, dia cepat sikitlah, insya-Allah. Jadi hamba sekadar tu dululah tuan-tuan semua. Mengucap terima kasih kepada pihak masjid memberi laluan kepada hamba pada pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dikira sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Ta'ala,
dengan syarat ikhlaskan di niat kita kerana Allah SWT. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.